Exam. Okay. Alright. Okey, kita mula Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih sebab join kelas ni. Okey, so kita nak buat persediaan untuk ke tingkatan 4. Okey, ada pertama kan? Pertama sekali kita tengok ni. Okey. Mungkin kalau siapa student cikgu, okey, cikgu biasa kata cikgu akan target kita semua, kamulah okey akan dapat A dalam matematik. Okey, so mungkin kadang-kadang ada orang cakap macam, logik lah dapat A aku fail. Contoh kan. Ataupun kamu cakap, okey, memang dah bersedia. So bagi siapa-siapa yang rasa logik ke dapat A matematik? Okey, so jawapan dia memang logik lah. Sebab apa? Sebab kita awal tahun. Okey, so kita sekarang ni baru mula. Okay, so memang kita ada masa yang banyak untuk buat persediaan. Tapi jangan berhentilah. Okay, untuk dapat A ni tak susah matematik. Cuma kamu jangan berhenti untuk berusaha. Okay, so cikgu kongsi sikit lah. Okay, 8 langkah untuk kamu cemerlang dalam subjek matematik. First, pertama, kamu kena ada matlamat. So, mulai malam ni, kamu semua kena ada niat untuk dapat A plus dalam matematik. Okay, ni bulan Februari. Okay, untuk dapat A plus pada bulan Mac, April, tak logik lah. Okay, sebab kita punya target ni, okay, jauh. Kita punya target ni SPM A plus. Okay, so kita memang kena all out. So, pertama semua orang niat dalam hati. Okay, semua orang niat dalam hati hari ni. Okay, aku nak dapat A plus untuk SPM yang akan datang. Okay, kemudian kenapa nak target tinggi-tinggi A plus? Sebab kalau kita target tinggi, okay, setinggi bulan. Kalau tak dapat A plus, kita dapat A. Okay, kalau tak dapat A, dapat B plus. Okay, so tapi target kena tinggi. Okay, yang kedua, kamu kena bersikap positif. Ini cikgu percaya kadang-kadang kita rasa macam, oh dia kongsi kejayaan dia. Oh dia pandai, dia hebat. Kita rasa dia semua. Okay, kita tak rasa kita pun hebat. Okay, so sebenarnya kita pun boleh jadi hebat kalau kita berusaha. Dia dah makan coklat tu. Okay. Okay. Kemudian, ni yang paling penting ni. Kena urus masa sebaiknya. Okey, andai katalah beberapa minggu sepanjang cuti sekolah ni, ada yang langsung tak pegang buku, cikgu faham. Okey, sebab cikgu pun pernah berada di zaman kamu kan. Okey, tak apa. Okay, so, tapi mulai malam ni dan join kelas cikgu ni, lepas ni kamu buatlah persediaan. Lagi pun dah dekat nak sekolah kan. Okey, so kamu kena ulang kaji. Matematik ni kamu kena buat hari-hari. Tak perlu banyak pun. Sejam sehari pun dah cukup. Okey. So yang ketiga, ini pentinglah. Kamu kena tumpu perhatian dalam kelas. Kalau tak faham, bertanya. Okey. So jangan diam. Jangan biar benda yang kamu tak faham tu, okay, kamu bawa. Okay, dari minggu pertama bawa ke minggu kedua, bawa ke minggu ketiga. Tak faham, tanya. Tak faham, tanya. Kalau tak faham dekat cikgu sekolah, mungkin ada rakan yang faham. Okay, kalau tak faham, rakan tak faham, tanya je. Cuba cari sumber lain untuk kamu pastikan kamu faham setiap topik kamu belajar. Okay, kemudian kamu buat nota penting macam biasa. Okay. Kamu kaji kertas-kertas peperiksaan SPM yang lalu. Ini persediaan kamu lah. Okay. Kemudian kamu jawab yang ni masih exam lah. Kamu jawab waktu exam tu dengan tenang. Dan tadi kamu berdoa, banyakkan solat, banyakkan solat hajat, supaya hati lebih mudah untuk terima apa yang kita belajar semua. Okay. So ni lebih kurang lah langkah kamu boleh buat lah. Yang penting sekali jangan lupa mulai malam ni target A plus dalam SPM. Okay. So untuk bila masuk je form 4, kamu punya subjek matematik dah tak sama dah. Okay, macam dulu dia ada 2 kertas. Okay, kertas pertama ada objektif. Tengok bagi clear benda ni. Kamu nampak siap-siap target kamu. Okay, so kamu kena jawab 40 soalan kertas 1 di mana 40 soalan ni 60% adalah daripada form 1, form 2, form 3. Okay, so dekat sini agak mencabar lah sebab kadang-kadang kita terlupa kan kita dalam belajar. Okay, so kena ambil perhatiannya. Form 1 sampai form 3 topik yang subjek bab yang penting sebab ada 60% je kat sini soalan. Kemudian ada kertas 2. Kertas 2 ni ada 3 bahagian. Okay, bahagian A, bahagian B, bahagian C. So untuk bahagian A soalan pendek-pendek.
Okey, so ada 10 soalan, 40 markah. Soalan B ni, soalan yang panjang. Macam biasa kamu pun ada kertas dua bahagian B kan? Dia lebih kurang macam tu. Dia ada 5 soalan sahaja, 45 markah. Tengok 10 soalan, 40 markah. 5 soalan, 45 markah. So dekat sini dia mulalah soalan panjang. Okey, dan bahagian C ada 2 soalan, kamu boleh pilih satu. Kau boleh, kamu pilih satu saja. Okey, 15 markah. Okey, dekat sini memang cabaran lah. Dia akan bagi 2 soalan. Tapi biasanya kita dah boleh target topik-topik yang akan keluar bahagian yang ni. Okey, so yang ni kamu boleh. Okey, kesian pula. Ni. Okay, so yang ni kamu boleh screenshot tau. Sepanjang cikgu mengajar kamu ni, semua nota ke apa benda yang kamu nak, kamu boleh screenshot. Okay. Kemudian, ni tak perlu. Okay, so kita tengok. Ini, okay, cikgu buat secara keseluruhan. Bab 1, tingkatan 4. Okay, kita tengok topik dia fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, kalau sebelum ni, form 3, kamu belajar garis lurus kan? Y sama dengan MX tambah C. Ini topik terakhir matematik. Okay, bab 9 masa form 3. So yang ni macam sambungan graf dia lah. Kalau form 3 dulu garis lurus. Cuma bila masuk je form 4, bab pertama kamu akan belajar kuadratik. Okay, persamaan kuadratik. Okay, first dari persamaan kuadratik ni, kamu kena tahu ni adalah bentuk ungkapan kuadratik. Kamu kena tahu beza term ni. Okay, first yang ni ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik bentuk dia wajib dalam AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini situasi dia. Okay, so dia mesti kuasa 2. Kuadratik mesti kuasa 2. Kalau tak ada kuasa 2, dia akan jadi garis lurus. Okay, itu yang pertama, ingat. Kuadratik wajib ada X kuasa 2. Okay, kemudian daripada sini, okay, ni bentuk ni kita panggil ungkapan kuadratik. Okay, daripada ungkapan kuadratik tu dia akan wujud satu, okay, nama fungsi kuadratik. Okay, so bila fungsi kuadratik, nampak? Kalau ungkapan kuadratik bentuk dia yang ni, tak ada tanda sama dengan, okay, dia ni je, tak ada tanda apa pun. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tapi bila disebut fungsi kuadratik, dekat depan ni ada fx. Okey, kamu jangan rasa macam benda ni fx. Tak, sebenarnya fx ni sama dengan y je. Cuma disebut fungsi, jadilah fx. Kalau disebut fungsi, dekat depan ni fx. Okey, so fungsi kuadratik bentuk dia macam ni. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, so bila kita sebut fungsi kuadratik, daripada fungsi kuadratik ni, okay, kita akan belajar tentang bentuk graf, kita akan belajar tentang titik maksimum dan titik minimum, dan kita akan belajar tentang paksi simetri, selari dan juga paksi Y. Okay, ni 3 benda daripada sini. Okay, so kemudian yang ni ungkapan kuadratik kan? Okay, kalau fungsi kuadratik, okay, selamat datang yang baru masuk ni. Okay, so kalau kata ungkapan kuadratik ni, ungkapan kuadratik ni bentuk macam ni. Okay, fungsi bentuk macam ni, fungsi kuadratik. Ada lagi satu term yang kamu kena ingat. Okay, persamaan kuadratik. Okay, persamaan kuadratik, bila ada persamaan, dia kena ada tanda sama dengan sifar. Itu beza dia. Okay, tolong clear yang baru masuk ni, tolong clear. Kalau term dia guna fungsi kuadratik, bentuk dia macam ni. Tak ada tanda sama dengan. Kalau term dia panggil fungsi kuadratik macam ni. Okay. Kalau disebut dalam soalan tu dia kata persamaan kuadratik, bentuk dia mesti sama dengan sifar. Beza dia kat sini, fx. Untuk persamaan dia wajib sama dengan sifar. Daripada persamaan kuadratik ni, okay, daripada persamaan kuadratik ni, kita akan belajar tentang punca. Okay, punca ni nanti cikgu ajarlah kamu kan. Okay, so punca ni apa? Punca ni adalah kamu nak cari
Cara nak cari kamu boleh guna kaedah pemfakturan. Okay, pemfakturan ni masa form 2 kamu pernah belajar. Okay, kalau kamu ingat balik topik pemfakturan. Okay, so ni adalah keseluruhan bab pertama form 4 yang kamu akan jumpa nanti pada bulan Mac. Okay, so cikgu akan khusus seluruh kamu lah. Alright, kamu boleh screenshot apa yang cikgu cakap ni. Kamu boleh ambil. So clear tapi kena clear betul-betul. Ingat ungkapan kuadratik bentuk macam ni. Fungsi kuadratik depan dia mesti ada fx. Dan persamaan kuadratik dia mesti sama dengan sifar. Itu basic paling apa anggota kamu kena tahu biasa. Okey. Seterusnya. Okey. So, kita mula dengan ungkapan kuadratik. Okey, dalam ungkapan kuadratik ni, ingat cikgu sebut apa? Ungkapan kuadratik. So, ingat dalam kepala mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kita nak tengok ciri ungkapan kuadratik. Okey, yang pertama, kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 2. Maksud dia dekat sini ni mesti kuasa 2. Wajib kuasa 2. Kalau kuasa 2, dia akan sebut kuadratik. Okay, kalau dia bukan kuasa 2, dia kuasa lain, itu bukan kuadratik. Okay, so contoh katalah X itu kuasa kosong. Okay, so jadi AX kuasa kosong. Bila kuasa kosong, A itu akan jadi kosong, so yang ni akan hilang. Nampak? Bila yang ni hilang, yang tinggal BX tambah C. BX tambah C tu graf dia macam mana? Graf dia garis lurus sebab macam MX tambah C. So kamu ingat, kuadratik adalah wajib pemboleh ubah dia kuasa 2. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, okay, suatu ungkapan yang hanya mempunyai satu saja pemboleh ubah. Okay, maksud dia kat sini ada X kan? Sini pun mesti X. Okay, dia tak boleh tiba X, Y tak boleh. Okay, so ingat, ciri pertama mesti ada X kuasa 2. Okay, ciri kedua, dia mesti ada satu sahaja pemboleh ubah. Alright. Okay, sampai sini. Okay, yang baru masuk tu, okay, kamu tengok cikgu tengah mengajar ungkapan kuadratik. Okay, so bentuk dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, so ciri yang pertama dia wajib ada kuasa 2 sahaja kuadratik kuasa 2. Kedua, dia mesti ada X pemboleh ubah X sahaja. Satu saja pemboleh ubah. Dan yang terakhir, A ni tak boleh sama dengan sifar. Okay, A ni satu dan lebih. Negatif boleh, positif boleh, tapi tak boleh sifar. Sebab apa tak boleh sifar? Kalau A ni sifar, so dia akan jadi A darab dengan X kuasa 2. So A darab dengan X kuasa 2 akan jadi sifar. Sorry. Kalau A ni sifar, so sifar darab dengan X kuasa 2, so jawapan dia sifar. So hilang kuasa 2. So kalau hilang kuasa 2, dia bukan lagi kuadratik. So ni 3 ciri penting untuk menunjukkan ungkapan tu adalah kuadratik. Okey. Kemudian kita kena kenal, okey, daripada sini kan kita nak kena kenal contoh-contoh ungkapan kuadratik sebab dia tak semestinya panjang perfect macam ni. Okey, contoh yang pertama kamu tengok sini. X kuasa 2 tambah 4x tolak 5. So dekat sini kamu tengok ada kuasa 2, pemboleh ubah dia satu sahaja. Okey, dan A adalah bukan sifar. Okey, so yang ni nampak? So yang ni adalah fungsi kuadratik. Okay. Yang kedua pula, kita ada 5x kuasa 2 tolak 8. So bila kamu tengok kat sini, tengok syarat ni kan? Ada kuasa 2, okey, pemboleh ubah hanya ada x, betul? Okey, kemudian dia ada 8. 8 ni yang C tau, nombor saja. Okey, C. So nampak kat sini B adalah sifar. Maksudnya B ni, BX ni tak ada. Nampak tak? Dia tak ada BX. So bila tak ada, tak apa. Janji dia masih mematuhi syarat yang 3 ni. So yang ni juga adalah ungkapan kuadratik. Okey? Okey. Yang ni pula. Sekejap cikgu beritahu. Yang A, B, C ni, dia kita gantikan dengan nombor nanti. Macam ni kan? Nampak? X kuasa 2. So A dia yang ni lah. Ni, 2 ni. Okey, 2x kuasa 2 tambah BX. So, yang ni nampak tak? X kuasa 2 ada, X ada, C ni nombor saja, nombor tak ada. So, tak apa. Walaupun C ni tak ada nilai sifar, tapi dia masih memenuhi syarat apa? Dia ada kuasa 2, okay? Dia ada satu sahaja pemboleh ubah, dan A dia nampak? A dia 2, so bukan sifar. So, yang ni juga adalah contoh fungsi kuadratik. Okay? So, bentuk yang seterusnya negatif 3x kuasa 2.
Nampak macam pendek kan? Macam logik. Ini panjang. Kenapa ni pendek? Tak apa. Dia syarat dia apa? Ada kuasa dua. Ada. Ada satu pun boleh ubah. Betul? Ada satu. Okey. A dia. A tu apa? A ni yang di depan. A ni perkali untuk X di depan ni. Okey. A dia negatif 3. Okey. Janji bukan sifar. Selain sifar, dia adalah kuadratik. So yang ni pun adalah kuadratik. Okey. Tengok So make sure kamu kenal dan faham cara untuk kenal pasti ungkapan kuadratik. Okey, sama. Okay, yang ni cikgu tunjuk contoh kat kamu lah. So nanti kamu nak screenshot, so ada nota kat situ kan. Okey, macam ni kan. Okay, yang pertama, yang ni adalah kuadratik. Okey, selain daripada disusun macam ni, dia boleh juga terbalikkan. Okey, kamu punya kuadratik ni, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, boleh je tukar-tukar tempat. Dia masih sama. Okey, macam ni kan. Okey, so dia jadi X kuasa 2, 2X tambah 7. Okey, so yang ni tengok So bagi yang baru masuk ni, okay, kalau kata kamu tak faham apa, kamu boleh cakap ataupun mesej cikgu Okey, so kita tengok yang ni adalah kuadratik. Kenapa dia kuadratik? Nampak tak? Dia ada kuasa 2, pun boleh ubah dia 1 dan nilai X A dia adalah ni, nilai A dia. Negatif. So okey lah, bukan sifar. Okey, ciri dia yang ni. Tiga ciri ni kita nak cari. Okey. Yang kedua, okey. So recording ni ada yang tanyakan recording kelas. Okey, insya-Allah nanti lepas kelas kita bagi. Okey. So yang kedua, tengok ni. Okey ni. 5x kuasa 2 tolak 1 per x tambah 3. Okey, kamu tengok betul-betul Nampak macam sama kan? Sebab kat sini kuasa 2 ada, sini x, sini pun x. Okey, tapi kamu ingat tak topik indeks masa form 3 bab 1 yang kamu belajar dulu? X kalau di bawah, 1 per x tu, ingat tak? 1 per x dia sama juga dengan x negatif 1. Okey, so bila kata nilai ni adalah X negatif 1, benda yang sama tau. Kita tulis nombor lain tapi maksud dia sama. Okey, so nampak tak? Dekat sini ada X kuasa 2, dekat sini ada negatif X negatif 1. So dia tak mematuhi syarat yang pertama ni dah. Sebab dia ada dua. Satu kuasa 2, satu lagi kuasa negatif 1. Sebab tu yang ni bukan kuadratik. Okey, kemudian seterusnya yang ni pula. Yang ni dia ada 5y kuasa 2. Okey, tambah 4x. Okey, kuasa 2 ada. Tapi kat sini ada 2 pun boleh ubah. Ada y dengan ada x. So, dekat situ salah dia. So, yang ni juga bukan fungsi kuadratik. Okey, dan lagi satu cikgu nak bagi tahu dia tak semestinya x tau. Kalau dia bagi macam ni kan, contoh cikgu tunjuk. Katalah dia kata 5y kuasa 2 tambah 4y tolak 1. Yang ni fungsi kuadratik lah. Sebab dia guna y. Dia tak semestinya x. Dia kalau y saja. Kalau dia guna p saja. Okey. Okey, dan yang terakhir yang ni. Okay, yang ni dia bukan fungsi kuadratik sebab bila buka first kamu tengok aja kamu nampak tak x kuasa 3. Okey, bila x kuasa 3, otomatik dah tak payah fikir ni bukan fungsi kuadratik. Sebab dia mesti kuasa 2. Paling tinggi kuasa 2. Okey. Okey, so yang ni kamu boleh screenshot untuk nota kamu. Okey. Kalau cikgu agak laju, kamu boleh cikgu Okey, sekarang kita nak tengok yang cikgu kata A, B, C tu kan. Okey, benda apa sebenarnya A, B, C tu? Okey, persamaan A dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So benda ni kena clear kena ingat macam jadi macam benda yang selalu kamu sebut. Kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so yang ni nampak tak? Okey, 2X kuasa 2 tambah 3X tolak B. Kamu akan bandingkan yang ni dengan yang wajib hafal ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, nampak tak kat sini? AX kuasa 2. So, A tu dia akan pair dengan X kuasa 2 kat sini. So, nilai A ni 2 lah. Sebab tu cikgu tulis kat sini 2. Okey, so B pula. B ni apa? B ni dia akan pair dengan X. So, kamu tengok dekat ni, dekat soalan A. So, nampak? 3X. So, 3 tu adalah nilai dia B. Okey. Kemudian C. C ni senang. C ni nak detect dia macam mana? Dia nombor. Okey, nombor kat belakang. Nombor sahaja. Tanpa pair, tanpa pasangan pemulih ubah. So, bila nombor dia 4, tengok depan simbol. Ingat, kamu dah pokok. Kamu kena tengok simbol positif atau negatif. So, C ni adalah negatif 4. Cara nak cari A, B dengan C.
Okay, kalau dalam hati kenapa? Kalau hati tanya kan, kenapa nak cari ABC ni? Sebab nanti kita nak guna graf, nak lukis graf. So kita kena tahu apa A, apa yang B, apa yang C. Okay, soalan ni pula B. Okay, cikgu terang. Mana mai jawapan ni semua cikgu terang. Okay, so yang ni ingat, A, X, kosong 2. Kita bandingkan dengan ni. A itu apa? A itu adalah pasangan untuk X kuasa 2. So nampak X kuasa 2 depan dia tak ada apa-apa number. Sini tak ada apa-apa. Nampak kosong. Kalau kosong maksudnya dia ada satu. Dia wajib satu lah depan ni. Satu cikgu tulis A ni nilai dia 1. Okay. Kemudian B. B pasangan dengan X. So yang ni B. Negatif 5. Okay. Dekat soalan ni ada C. Nombor saja. Tak ada kan? So tulis C. Sifar. Okay, so ingat, kamu kena kenal ni, kamu kena kenal A, B dan C. Okay, contoh C pula kamu tengok. Okay, bila C, 8 tolak 6, K kuasa 2. Ingat, walaupun A ni di depan, tapi A mesti pair dengan X kuasa 2. So, bila kamu tengok kat sini, mana kuasa 2? Oh, sini, K kuasa 2, nampak? So, A dia bukan 8, A dia apa? Yang pair dengan kuasa 2. So, 6. 6 ni nilai dia negatif. So sebab tu kat sini A adalah negatif 6. Okey, kemudian B. B nampak tak ada pun. Okey, nombor dengan pemulik buah saja macam ni. BX, BX tak ada kat sini. So B sifar. C adalah nombor 8. Okey, so kita dapat C sama dengan 8. Okey, kemudian D. 1/2 X kuasa 2 tambah 4. Sekejap eh. Okey, so untuk soalan ni apa? X kuasa 2. Depan X kuasa 2 tu adalah 1/2. So 1/2 tu adalah A. Kemudian B dia BX. Ada X tak kat sini? Tak ada. So B dia sifar. C ada. Nampak ni? Nombor saja positif 4. So C adalah 4. Okey, so contoh yang kelima. Cikgu nak bagi kamu betul-betul pandai cari ABC. Yang ni dapat negatif 3X kuasa 2. Okey. So negatif 3X kuasa 2. So kamu akan dapat kat sini A negatif 3. Nampak? Depan ni. B ada tak? Tak ada. C ada tak? C pun tak ada. Nampak? B sifar, C sifar. Okey. So ada 5 contoh dah cikgu bagi A, B, C. Okey, kamu kena clear. Paling penting kena tahu A, B dan C. Okey. Dan bentuk A ni ingat tulis siap-siap malam ni. Apa ni? Bentuk yang kena hafal AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Kalau cikgu laju bagi tahu nak. Okey, ni masa untuk kamu lah. Cikgu dah terang tadi 5 contoh. Okey, nampak ni. Ni contoh cikgu tunjuk 4X kuasa 2 tambah 2X tolak 3. Kamu bandingkan dengan bentuk nampak ni, bentuk soalan. Yang ni bentuk yang kamu wajib hafal. Okey, so kita cari. Nampak? A adalah 4. Nampak? Sepadan. A 4. BX 2X. So B 2, C 3. 3 ni hati-hati. Depan ni negatif, tulis negatif. Okey, sekarang kamu cuba jawab kat cikgu. Nombor 1. Boleh cakap pun boleh, komen pun boleh. Boleh jawapan kat tempat komen dulu. A2, B3, C negatif 4. Ya. Bagus. Yang lain dapat. Yang lain dapat tak? Cuba. Okay, dia kena macam tu. Sampai kamu expert macam tu. Tengok je tahu, tengok je tahu. Macam kamu tengok kawan kamu kan. Kalau tak nampak muka, pakai mask pun, kamu tengok je kamu kenal kawan kamu kan. Sampai tahap macam tu, kamu kena tahu ABC. Okay, ready? Nombor 2. Siapa pun boleh cuba? Negatif 1, negatif 2 dengan 9. Betul? Betul, negatif 2 dan 9. Okay, kalau ada yang confuse, tanya lah. Kalau kata yang tak boleh, ke tak apa nak faham. Okay, ready? Kita cuba. Nombor 3. A1, B3, C sifar. Betul. Okay. So, semua orang boleh cuba Kalau tak wajib pada seorang je. Siapa-siapa pun boleh. Okay, nombor 4. Negatif 3, kosong dengan 7. Okay, good. Tadi C berapa tadi? Yang cakap tadi? Cuba cakap C dari sini. 7. Alright. Okay, perfect. Alhamdulillah. So, kamu dah tahu dah
Okay, memang dah expert kan? A, B dengan C. Okay, yang tu paling penting. Okay, ada tak yang tak faham? Okay, cuba cikgu nak bagi tahu Masa kita belajar, tak kisahlah kat cikgu ke, kat sekolah ke, walaupun nanti ada kumpulan-kumpulan kawan-kawan kamu ni yang agak laju dan dia bagi tahu jawapan betul, kalau kata kamu tak faham, kamu jangan malu tau nak tanya. Sebab kadang-kadang dia pun nanti ada bab yang tak faham. Okay, dan yang faham pun tak akan gelak kat kamu pun sebab dia pun kalau faham, dia dah apa kata dia dah habis je kan bab ni semua dia pun nak belajar juga. Okay, so tak apa kalau yang tak faham tu antara A dengan B ni bagi selesai tanya cikgu balik, cikgu berulang, kalau tak cikgu sambung. Okay, sebab cikgu tak nak ada yang tercicir nak cari A, B, C ni. Okay, yeah. Alright, so dah tahu A, B, C. Sekarang kita nak terang fungsi kuadratik. Ingat tadi kita belajar, kita tengok sini ungkapan kuadratik yang ada 3 ciri tu. Okay, sekarang kita masuk bahagian fungsi kuadratik. Okay, bila ada fungsi kuadratik, ingat dalam kepala, bila ada fungsi kuadratik, dia tukar, kat depan dia kena ada fx. Okay, so bila ada fx, maksud dia fungsi kuadratik. Okay, bila kita tengok, dia kata, fungsi kuadratik boleh dikenali sebagai satu hubungan banyak kepada satu. Okey, apa maksud banyak kepada satu? Okey, input dia boleh jadi X ni banyak. Contoh kan, cikgu ambil X negatif 2 dengan X 2. Okey, kepada satu, banyak kepada satu. Negatif 2, nilai X tu negatif 2 ataupun nilai X tu 2, jawapan yang kamu akan dapat satu je, 6. Itu hubungan banyak kepada satu. Okey, macam mana dapat 6? Nampak tak ni negatif 2 kan? So kita ganti dalam persamaan X tu. Negatif 2 kuasa 2 tambah 2. Okey, kalau kata tak expert nak tekan apa negatif positif, tekan je kalkulator kamu tu. So kamu akan dapat yang ni, jawapan dia 6. Kita ambil yang ni tau. Okey. So nampak tak? Dia match dengan 6. Okay. Kemudian kalau cikgu kata X dia 2, kita ganti X ni, dalam persamaan X ni, kita ganti dia 2 pula. Tadi negatif 2 kan? Sekarang cikgu nak ambil yang ni. Okay, cikgu nak ambil 2 pula. Okay, so kita gantilah. Cikgu ambil 2 kuasa 2 tambah dengan 2. Nampak tak? Kita dapat 6 juga. Sebab tu dia kata fungsi banyak kepada satu. So, itu ciri fungsi kuadratik. Okay, sama juga kalau kamu ambil negatif 1, kamu gantikan dalam persamaan ni, kamu akan dapat jawapan di 3. Kalau kamu ambil X tu 1, ganti dalam persamaan ni, kamu akan dapat 3 juga. Sebab apa? Sebab dia kena ingat, selain daripada AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kamu juga kena ingat fungsi kuadratik adalah hubungan banyak kepada satu. Okay, so yang ni. Kalau yang ni, kalau kata yang ni macam okey, boleh-boleh sikit kan? Okay, tak apa. Kita tengok pula bahagian graf. Kadang graf ni dia lebih nampak lebih jelas sikit. Okay, apa maksud dia? Okey, kalau nak faham lah. Kalau yang ni dah faham, okey. Tapi kita tengok bentuk graf. So yang ni akan lebih faham. Okay, macam mana nak faham? Okey. Tengok tadi, dia kata apa? X negatif 2. So kita refer dekat sini. Okey, kita refer dekat sini. X negatif 2 ni paksi X. Semua dah tahu kan ni paksi X. Ni dulu kita sebut Y kan masa form 3. Okey, bila dia sebut fungsi kuadratik, so yang atas ni akan jadi fx. Okey, jangan panik, fx tu adalah Y, benda yang sama. Okey. So sekarang kita ambil X negatif 2. So X negatif 2 kat sini. Okey, bila X negatif 2 kat sini, so kita garis dia, kita naik ke atas. X negatif 2 ni kita naik sampai sini, nampak? Kita sentuh. Bila kita sentuh sini, so mata kita pandang kat tepi ni. Ini point apa ni? Nampak? Kita dapat point dia 6. Okay. So, kalau negatif 2. Okay, sekarang kita ambil 2 pula. Okay, kita ambil 2. Okay, daripada bawah ni 2, kita naik. Okay, kita naik ke atas sampai kita sentuh graf tu. Terlanggar ni kan? Nampak? Okay, sentuh. Dah stop kat situ. So, kita pandang ke kiri lah sebab nak cari point dia kat mana ni. Nampak tak? Dia punya bacaan pun sama. Dekat 6. So yang tu yang kata hubungan banyak kepada satu. Ada 2 titik tapi paksi Y dia akan ada satu jawapan. Itu maksud dia. Okay, nampak? Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Okay, juga boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Jangan panik. Benda yang sama.
Y dengan fx. Cuma sebab apa sekarang ni form 4 fx? Sebab dia tukar nombor. Dia bukan tukar, dia sebut fungsi kuadratik. Okey, fungsi kenal. Okey, so yang ni kena ingat, hubungan banyak pada satu. Okey. Ya. Okey, yang tadi tu, sekarang dah habis bentuk tu cikgu cuba nak teranglah ciri dia banyak pada satu. Okey, sekarang kita nak masuk balik semula. Okey, ada tak yang tak faham? Kalau tak komen, cikgu jalan terus ni. Okey? Okey. Right. Okey, sekarang kita tengok tau. Kita punya yang tadi kita belajar cara nak cari A. Oh, sorry. Okay, yang kita belajar tadi cara nak cari A, cara nak tengok B, cara nak tengok C tu. Okay, untuk apa tu sebenarnya? Okay, yang inilah bahagian dia. Sebab nanti kamu kena tahu. Bila kita sebut kuadratik, graf dia macam mangkuk ni. Okay, dia ada dua bentuk graf. Graf mangkuk macam ni. Kalau cikgu panggil graf senyum. Okay, graf senyum. Yang ni macam bukit ni graf sedih. Dia ada dua je bentuk graf. Sama ada graf senyum atau graf sedih. So, macam mana kita nak tahu graf tu senyum ke graf tu sedih? Okay, dia tengok pada A. Ni fungsi yang kamu nak faham A tu. Kat sini dia kata apa? Apabila A bernilai positif. Okay, maksudnya A tu lebih besar daripada kosong lah. A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okay, so kalau A nilai dia positif. Okay, bila A positif, so orang yang selalu positif ni, dia akan sentiasa happy kan? So bila happy dia senyum. So A positif, graf kamu mesti graf senyum. Ni basic sekali kita nak lakukan graf. Okay, so graf dia senyum. Okay, so bila graf dia senyum, maksudnya dia melengkung ke bawah kan? So bila dia melengkung ke bawah, automatik dia pair. Wajib titik minimum. Kita tak boleh kata, oh kalau A positif, boleh jadi tak titik maksimum? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab bila A positif, orang positif senyum. So graf dia mesti turun bawah. Senyum. Bila turun bawah, so kat bawah ni akan ada satu titik, kita panggil titik minimum. So malam ni ada satu ilmu lagi, kamu kena ingat, oh dah pandai cari A positif, graf dia mesti apa dalam kepala? Oh graf dia mesti graf senyum, titik minimum. Dia macam tu lah. Dia macam kata macam kamu hafal lagu ni kan. Okay, sebut je lirik satu perkataan, kamu boleh sambung banyak kan? So sama juga, sebut je A positif dalam kepala, kena bayang graf senyum dengan titik minimum. Okey. Apa jadi kalau A tu kurang daripada sifar? Maksudnya A tu negatif lah. Okey. So bila A negatif, orang yang negatif kan. Okey. So dia sedih. Okey. So graf dia bukit dia sedih. Nampak dia naik ke atas kan? Sebab dia sedih. Dia mulut dia naik atas. So nampak apa yang ada ni? Titik maksimum. So pasangan dia A negatif. Okay, ataupun A kurang daripada kosong. Cikgu akan guna A negatif tak? Cikgu takkan sebut kurang daripada kosong, lebih kosong. Okay? So A negatif, so dia ada titik maksimum. So hafal. Jadi macam apa tu? Kamu kena macam A positif minimum. A negatif maksimum. Okay. Boleh. So daripada tadi cari ABC dah pandai. Kemudian kita gunakan A untuk tentukan bentuk graf. So sekarang ni semua wajib expert lah. Bagi tahu. Ni senyum, yang ni sedih. Okey, sampai sini. Okey, ada tak yang tak faham? Ke cikgu laju sangat? Ke okey je laju macam ni? Okey, kamu tak komen, cikgu andaikan kamu faham tak? Kita terus. Okey, nampak tak yang ni? Perihalkan bentuk graf bagi setiap fungsi kuadratik yang berikut. Okey, kamu tengok je ni. Apa tu? A dia. Ingat, bila dia sebut saja bentuk graf, okay, jangan nak fikir, apa ni bentuk graf? Ingat kepala tau. Bentuk graf. Apa dia bentuk graf? Okay, bentuk graf tengok apa? Tengok A. Sekejap ni. Okay, bentuk graf, kita tengok A. So, yang ni tengok. Nampak tak? A dia apa? A dia positif. So, bila A positif, graf dia graf. Nampak? Dia panggil buka kat atas. So, yang ni cikgu buat sini lah. Graf senyum. Okay, B. Jangan tengok depan ni, jangan tertipu. Cikgu saja letak dia punya kuasa 2 tu dekat belakang. Saja kan? Nampak saja. Okay, tengok depan dia. Depan dia apa? Negatif. So, graf sedih. Okay, C. Cuba komen kat cikgu. Graf sedih ke graf senyum? Siapa pun boleh komen. Sedih ke senyum? Ni? Sifar perpuluhan 2, X kuasa 2 tolak 5, X tolak 10. Graf senyum ke graf sedih?
Ada suara? Okey. Betul? A ni nampak X kuasa 2 ni positif kan? So senyumlah. Senang je, tak payah nak tegak-gagak. Betul ke ni? Salah ke ni? Tak payah check. Mesti betul punya. A positif, gerak senyum. Okey? So kamu pun tersenyum. Okey. So pandai dah kan? Dah pandai cari A, dah pandai cari B, dah pandai cari C. Kemudian dah pandai tengok graf tu senyum minimum ataupun sedih maksimum. Okey. Pandai. Dan nampak. Ni cikgu tunjuk. Ni screenshot ni. Cikgu dah ajak kat depan ni. Yang ni untuk nota kamu. Kamu boleh screenshot. Okey. So kalau kata untuk confirm, okey, semua nota setiap bab memang ada nota. Kamu boleh ambil masa dalam kelas cikgu. Okey. So yang okey. So yang ni sama je cikgu terang tadi. Okey, yang ni pun sama cikgu terang tadi dah. Okey. Kemudian dekat sini cikgu tambah satu. Sebab dah pandai kan nak tengok senyum ke sedih. Okey. Dia ada satu term kita panggil persamaan paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik boleh ditentukan dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Okey, kalau kamu tanya dekat mana tu paksi simetri? Sekejap kita tunjuk. Kan kita nanti kita lukis graf macam ni. Okey, graf ni cikgu bagi graf basic. So dia memang akan maksimum atau minimum di asalan ni kosong-kosong. So simetri line dia mesti kat sini, garis simetri kat sini. Ni sebab baru kan, baru mula. So bagi perfect macam ni. Tapi nanti, bila kita dah banyak-banyak buat, nanti graf dia kadang jadi macam ni. Dia main lekat kat sini pula. Nampak? So dia punya simetri. Simetri tu apa? Garis tengah-tengah yang membahagikan graf tu kepada kiri dan kanan yang sama saiz. Okay? Sebelah kiri pun sama. So bila macam ni, kita nak cari ni. Sorry. Macam ni kan, katalah graf nanti kamu jumpa graf macam ni, warna merah seperti ni. So dia punya paksi simetri, garisan tengah-tengah ni di sini. So kita nak cari. Sini ni, nampak dia sentuh. Point apa? So bila kita nak cari persamaan untuk paksi simetri, kita akan guna rumus negatif B per 2A. Mana nak main ni, negatif B per 2A ni? Daripada ABC yang kamu cari tadi tu. So ganti saja masuk dalam persamaan ni. Okey. Boleh Okey. Okey. Kemudian lagi sekali. Perihalkan bentuk graf bagi setiap fungsi kuadratik berikut. Okey, siapa yang tak peluang jawab tadi, boleh cikgu jawab. Number A. Fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 5x tambah 7. Okey, cuba. Graf senyum ke sedih? Okey, good. Ada yang jawab dah graf sedih. Tahniah, cikgu pasti yang lain pun jawab yang sama kan? Okey, number B. Fx sama dengan 1/2 x kuasa 2 tambah 4. Okey. Komen. Graf senyum ke graf sedih? Good. Senyum. Ya, graf senyum. Okey. So, mesti semua yang lain jawab senyum juga. Alright. Okay, settle. Sekarang sambung Ni, check balik. Mungkin tadi ada yang tak berapa termasuk lambat ke apa kan? Kita check balik. Soalan ni apa? Nak check balik yang tadi tu. Nak tentukan sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu form boleh ubah. Okey, cuba kamu check sendiri. Kamu check bahagian ni. Check. Ada kuasa tertinggi mesti 2. Ada 1 pun boleh ubah. Dan kuasa pun boleh ubah integer ialah positif. Sekarang kamu beritahu. Nombor 1 ni, dia ada ya ke bukan? Dia ada betul ungkapan kuadratik ke bukan? Okay. Ya. Okay. Dah ada yang jawab ya, betul. Okay. Nombor 2, komen. Alright. Okay, hati-hati. Ingat, kuasa tertinggi adalah 2 ni. Tengok betul yang buka mata. Check. X kuasa 3 tambah 2x tambah 5. Okey. Nampak tak? Kita nampak macam cantik je kan? Tapi kat sini ni. Okay. Dia tak apa tau. Sebab kan ada yang, kalau kata yang baru setelah lama cuti sekolah kan, baru malam ni first time nak tengok matematik, memang dia jam sikit lah kan. Cikgu faham tak apa? Cikgu pun ada buka kat tempat kamu dulu tu, masa dulu-dulu. Kita faham. Di sekolah bukannya ramai baca buku. Okey ni. Y kuasa 2 tolak 5Y. Okey. Dia yang komen. Yang tak komen, pastikan jawapan kamu ya lah. Bila kamu jawab tidak, kamu kena fikir, kenapa aku jawab lain? Jawapan dia ya. Okey, nombor 4.
Y kuasa 2 tambah 3X kuasa negatif 1. So, ya ke bukan? Okey. Alhamdulillah. So, yang ni bukan. Okey. So, nombor 5. 3X kuasa 2 tambah 5X tambah 1/2X. Okey. Nampak tak yang ni? Ni tadi cikgu terangkan kan? 1/X ni. Okey, tadi untuk yang baru masuk ni, kenapa yang ni bukan? Sebab 1/X. Ingat balik indices bab 1 form 3. 1/X. Kalau tak ingat tak apa. Ingat malam ni. 1/X ni sama dengan X kuasa negatif 1. Okey. Nilai dia sama. Okey. Bentuk je cikgu tukar tempat. Okey. Bentuk je lain. So, bila ada kuasa negatif 1 salah lah. Sebab dia mesti kuasa tertinggi 2. Betul. Sebab dia negatif. Okey. Good. So, nombor 5 bukan. Yang terakhir nombor 6. X kurungan X tambah 5. Yang ni, sekali pandang ni mesti ada yang tanya kan? Sekejap. Okay, mesti ada yang tanya ni. Ni contoh ni cikgu ni, tiba-tiba tak ada kuasa. Ya, betul. Kembangkan. Pernah tak jadi? Betul. Okay, kembangkan. Okay, kadang-kadang ada juga. Kan, kat sekolah cikgu rasa semua orang pernah jadi. Cikgu ajak macam ni, dah faham perfect cantik kan. Tiba-tiba ada pula, my exam dia keluar soalan ni. Aku tak pernah jumpa pun. Cikgu tak pernah ajak aku pun yang ni. Dia duk ajak yang ni je kan. Okay, yang ni nak buat apa ni? Sebab yang ni, ingat, form 2, bab kembangan. Okay, apa dia maksud dia tu? X di dalam ni, darab dengan dalam kurungan ni. Darab masuk. Ingat balik topik kembangan masa form 2. Okay, so bila darab, X ni, X ni darab dengan X di dalam. So, X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. Kemudian, X yang di luar ni darab dengan 5 yang dalam. X darab 5. So, kita dapat 5X, positif 5X. So, yang ni, daripada sini, inilah persamaan kuadratik dia. Okay, ungkapan kuadratik dia. So, dapat X kuasa 2 tambah 5X. So, jawapan dia, ya, untuk nombor 6. Clear tak yang nombor 6? Betul, 5X. Okay, clear Kalau kata confuse, beritahu tau. Ingat topik kembangan. Ni topik kembangan. Kalau kata ada yang lupa topik pemfakturan dengan topik kembangan masa form 2. Okay, kalau ada masa kau pergilah tengok cikgu punya TikTok. Tengok dekat playlist. Buka balik topik form 2. Okay, cari balik topik kembangan dengan pemfakturan. Sebab topik ni baik juga guna kembangan dengan pemfakturan. Okay.